Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Bahagia pengurusi terkuasa, ahli-ahli terkuasa masjid, tuan guru, para alim ulama, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada petang ini dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah untuk sama-sama kita menunaikan fardu asar. Alhamdulillah, sebentar tadi kita selesai dan kita beriktikaf sekejap di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia, di hari yang penuh dengan keberkatan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati dan merahmati kita semua. Hari ini 23 hari bulan Ramadan, kita lagi seminggu lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Pejam jelek dah habis dah fasa yang pertama dan yang kedua, dan kita berada di fasa yang ketiga dan fasa yang terakhir, di minggu yang terakhir di bulan Ramadan. Andailah Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kita, dan kita tak sempat nak berjumpa bertemu dengan Ramadan yang akan datang, tuan-tuan. Dan kita tak tahu boleh ke tidak kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Peluang yang Allah bagi untuk Ramadan kali ini, dan dalam masa yang ada seminggu daripada sekarang, tuan-tuan, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon Allah bagi kekuatan kepada kita untuk kita rebut sebanyak mungkin pahala ganjaran yang ada dalam bulan Ramadan ini, dan keluar dari bulan Ramadan kita benar-benar menjadi manusia, menjadi hamba yang bertakwa seperti mana kehendak Ramadan. Yang Allah fardukan puasa yang matlamatnya ialah takwa itu. Orang yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjadikan Ramadan ini sebagai kekuatan untuk dia mentarbiah, mendidik untuk jadi hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bila keluar daripada Ramadan ni. Bukan Ramadan maksudnya masuk Ramadan kita jadi hamba yang bertakwa, keluar Ramadan jadi hamba biasa balik, ulang balik apa yang telah kita buat bulan lain, ataupun yang kita tinggal habis apa yang kita dah buat bulan Ramadan, kita tinggal. Sembahyang di awal waktunya, sembahyang sunatnya, sedekahnya, puasanya, kita tinggal. Terutama Ramadan mendidik kita untuk kita terus istiqamah. Mana kita bukan menjadi hamba Allah pada bulan Ramadan sahaja, tapi kunu rabbaniyin, jadi hamba Allah setiap masa, setiap ketika.
Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila kita habis Ramadan yang Nabi sebut orang yang dua golongan yang bergembira, yang akan gembira, farhatani lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Dua kegembiraan. Yang pertama, gembiranya bila indal fitri, ketika dia berbuka ataupun berhari raya. Ini memang kita suka, kita seronok, kita gembira. Ini dekat-dekat nak buka puasa dah, hujan sejuk. Tadi panas kan? Sejuk, hujan lebat. Saya balik daripada Kulim, kelak-kelak rumah tu berum hujan sampai masuk dalam masjid. Nikmat kan, bila hujan lebat, bila hujan turun, kita puasa pula di antara tempat dan masa yang Allah makbul doa. Bila waktu hujan, dan daripada dia puasa sampai dia buka puasa, itu waktu yang makbul doa. Muslim-muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia bergembira inda liqa'i rabbih, bila bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Andailah Ramadan yang terakhir, lepas ni kita nak berjumpa dengan Allah, mudah-mudahan hadis itu memberi makna bahawa kitalah yang seronok, yang gembira bertemu dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa begitu, kita nak menyentuh. Bukan hanya kita bergembira ketika kita berbuka, bergembira ketika menyambut hari raya, tapi paling gembira ialah bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh menatap, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Boleh masuk ke dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, syurga Ar-Rayyan. Dan mudah-mudahan kita mendapat Lailatul Qadar. Ada beberapa hari lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian ataupun perbincangan berkenaan dengan sirah nabawiyah yang telah dibaca oleh para asatizah, tuan-tuan guru sebelum ni. Saya mai sambung muka surat yang ke-30 Islamu Malikil Habsyah, Raja Habsyah memeluk Islam. Nama dia Raja An-Najasyi. Raja Najasyi, tuan-tuan dah tahu dah, sebab dah baca dah berkenaan dengan hijrah kaum muslimin yang pertama berhijrah ke Habsyah, seramai 15 orang, termasuk Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu bersama dengan isteri baginda, isteri Sayyidina Uthman, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puteri Rasulullah Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 15 orang, 10 lelaki, 5 perempuan. Itu perihal pertama. Kali kedua berhijrah pula. Berhijrah pula kali kedua. Seramai 73 orang lelaki, 11 orang perempuan. Yang diketahui oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ni siapa? Bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lamma alimat Quraisy, qala musannif rahimahullahu taala, kata musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Lamma alimat Quraisy bi hijratil muslimina ila al-Habasyah,
arsalu rajulaini bihadaya talaba minhu an yuradda man hajara minal muslimin. Bila Quraisy mendapat tahu kaum muslimin berhijrah ke Habsyah, negara Ethiopia sekarang, mereka hantar dua orang utusan untuk membawa berbagai hadiah, bagi hadiah, nak bawa hadiah macam-macam. Untuk apa? Untuk diberi kepada Raja Habsyah, kepada Najasyi. Mereka nak umpan, nak tengok makan tak umpan ni. Raja Najasyi seorang raja yang adil, yang tidak menzalimi semua orang. Yang duduk negara dia lindung semua. Kalau lah ni orang pi negara tu untuk mendapat perlindungan, dia bagi suaka politik gitu. Maka sahabat Nabi SAW, Rasulullah bagi cadangan, kalau nak selamat, pilah ke Habsyah, berhijrahlah ke Habsyah. Maka bila orang Quraisy tahu, mula tak ramai, 15 orang, duduk 3 bulan, balik mai ke Mekah, balik semula. Sebab mereka teringat dekat kampung halaman, dan ingat mereka tak ramai kan, duduk situ tak apa nak kira menumpang, tak ramai kan, tak ada orang panggil apa, pergi sana nampak orang mereka, pergi sini nampak orang, jadi segan. Begitu. Maka balik. Pergi kali kedua ramai, lebih kurang 80 orang pergi ke sana untuk mendapat perlindungan. Apa yang perlu diperlindung sebenarnya? Nak lindung diri ke? Lindung harta? Tak. Yang sebenarnya nak menyelamatkan akidah Islamiah yang diterap oleh Nabi SAW dalam diri mereka itu sendiri. Itu matlamat yang utama, nak selamatkan akidah. Hidup dalam keadaan tertekan, hidup dalam keadaan susah, kadang-kadang dia boleh, akidah boleh jatuh, akidah boleh, dia tak boleh nak kuatkan akidah, kena hidup dalam keadaan selesa sikit. Pasal Nabi sebut fakir itu lebih dekat kepada kekufuran. Orang yang fakir, yang tak ada apa-apa ke dana. Orang miskin ni boleh lagi cash pagi makan pagi, cash petang makan petang, dia dapat lagi makan. Hak ni tak ada makanan. Bila ada orang yang dah gereja ke apa pi, depa tertekan, dalam keadaan tertekan. Bila ada orang pi nak bagi bantuan, dan ada orang yang pi duk bagi semangat, tapi orang tu bukan orang Islam, sebaliknya orang pihak musyrikin. Kalau ni orang Kristianisasi. Baru-baru ni ada viral berkenaan dengan muslimat ni, yang dapat bantuan gereja, padahal mereka dah dapat bantuan zakat, dah bagi bantuan cara hidup dan sebagainya. Baru siasat tengok-tengok saja nak bagi buruk nama agama. Bila hidup tertekan, kadang-kadang akidah tidak kuat. Maka nak menyelamatkan akidah, Nabi SAW sarankan kepada sahabat-sahabat yang susah, pilah berhijrah. Dan Nabi sarankan mereka berhijrah ke Habsyah. Penghijrahan yang kedua ada selamai lebih kurang 84 orang. Maka pergi jumpa dengan Najasyi, duduk di bawah perlindungan Raja Najasyi di Habsyah.
Bila orang Quraisy tahu, mereka hantar dua orang utusan tu ialah nama dia Amr bin Al-As dan Umarah bin Al-Walid. Last sekali Amr bin Al-As dan mereka ni masuk Islam. Yang sebenarnya mereka ni pergi jumpa Najasyi dan beritahu kepada Najasyi. Dia kata apa? Wahai raja, wahai sultan yang dihormati, wahai tuanku, ampun tuanku, begitulah kalau cara kita. Kami nak bagi tahu orang yang masuk dalam negara tuanku ni adalah orang-orang yang bodoh. Di kalangan kami ni, kaum kami ni, depa lah yang bodoh tu, yang depa mai, depa cari, depa ikut, depa meninggalkan agama kaum mereka sendiri. Haduk sembah patung, sembah berhala. Maka mereka mencipta agama baru yang kami dan kamu tidak mengetahuinya. Depa anggap Raja Najasyi pun bodoh macam depa. Yang sebenarnya siapa yang bodoh? Depa lah. Geng Quraisy ni, musyrikin Mekah ni lah yang bodoh sebenarnya. Dan mereka nak pergi memperbodoh-bodohkan Najasyi pada masa tu. Dia kata mereka ni reka agama, kemudian kami pun tak tahu apa yang mereka sembah, tuanku pun tak tahu apa yang mereka sembah. Kami telah diutus oleh pemimpin kami yang merupakan bapa-bapa saudara mereka, bapa saudara kepada mereka ni. Dan mohon kepada Tuan untuk kembalikan mereka ke tempat asal mereka, hantar balik ke Mekah. Maka Raja Najasyi kata, aku tak akan kembalikan mereka sehingga aku dengar penjelasan daripada mereka terlebih dahulu. Mula mereka pergi, mereka dapat perlindungan. Raja pun tak tanya banyak, orang pergi minta perlindungan, lindunglah, bagilah tempat, tak tanya banyak. Tapi bila ada orang pergi habaq kepada raja macam tu berkenaan dengan mereka ni, dia kata ni mereka ni orang bodoh, cipta agama baru, lari pada Mekah, hantar balik boleh tak? Ni kami omai, kalau tuanku bawa bagi dia, kami ada barang-barang hadiah-hadiah yang kami omai ni, kami akan bagi dekat tuanku. Kami nak bagi hadiah-hadiah ni. Jadi kami nak habaq, tuanku tolonglah hantar dia balik pergi Mekah. Sebab apa? Pak menakan mereka duk cari ni. Kena begitu. Maka raja kata, aku tak akan hantar mereka balik sampai aku nak dengar apa yang mereka cakap tu, bagi penjelasan kepada aku, apa yang mereka akan bagi penjelasan. Maka wakil daripada kaum muslimin iaitu Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib ni siapa dia? Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka dia kata, dulu kami pada zaman jahiliah dulu kami makan bangkai. Kami sembah berhala. Kami buat benda hak teruk-teruk, hak keji, hak yang buruk-buruk. Kami berkelahi sama-sama sendiri, kami putus silaturahim. Kami buat jahat dengan jiran-jiran. Kami suka tindas orang yang lemah. Dan Allah utuskan seorang Rasul kepada kami. Dan Rasul tu kami kenal keluarganya. Kami tahu dia orang yang benar, dia orang yang jujur. Kami tahu dia orang yang baik dan keturunan yang baik-baik. Maka dia ajak kami mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia ajak kami tinggalkan sembahan berhala. Dia bercakap benar, tak pernah bohong. Dia hubungkan silaturahim. Dia memperbaiki hubungan dengan jiran tetangga. Dan dia meninggalkan perkara-perkara yang keji dan haram. Dan dia menjauhi daripada pertumpahan darah.
Dan dia berlarang kami berbuat perkara yang keji. Dia larang kami daripada bercakap bohong. Ini sekata Sayyidina Ja'far bin Abu Talib, dia larang kami jangan makan harta anak yatim, suruh kami sembahyang, puasa, zakat dan haji. Maka kami semua beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami percaya akan apa yang dituturkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. فأبى النجاشي تسليمهم بعد أن أخبره جعفر بن أبي طالب بحقيقة الدين الإسلامي وقرأ عليه أول سورة مريم. An-Najashi enggan menyerahkan kaum muslimin kepada Quraisy selepas mendengar penjelasan itu. Selepas dia dengar penjelasan daripada Ja'far bin Abi Talib, dia tak mau lepaskan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau turut membacakan permulaan surah Maryam. Surah Maryam. Baca surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Sampai habis. Baca surah Maryam. Mereka baca surah Maryam. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib baca surah Maryam. Faraja'a khaibain. Maka dua orang utusan akhirnya balik ke Mekah balik. Dalam keadaan hampa, dalam keadaan kecewa. Sebab Raja Najasyi tak lepaskan kaum muslimin untuk balik. Pasal apa? Pasal Raja Najasyi tak bodoh. Kan? Raja Najasyi dia alim. Dia tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dia ahli kitab. Dia ahli kitab. Orang yang membaca Injil dan Taurat, bila dibaca surah Maryam kepada Najasyi oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, kafa ya ain sad zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, dia baca surah Maryam ni. Zikru rahmati 'abdahu Zakaria, inilah peringatan rahmat Tuhanmu kepada hamba-Nya Zakaria. Masa dia cerita ada dalam surah Maryam tu seperti mana cerita yang ada dalam kitab mereka. Masa tu tak diseleweng lagi kitab Bible, kitab Injil mereka tak diseleweng oleh kaum Yahudi Nasrani masa tu. Maka Raja Najasyi kata, betul apa yang disebut oleh Sayyidina Ja'far ni. Ayat ni bersamaan dengan ayat dalam kitab Samawi yang terdahulu yang aku pernah baca. Raja Najasyi kata. Maka dia tak mau hantar balik. Dia tak mau bagi mereka ni balik. Nak jaga, nak lindungi mereka. Faraja'a khaibain. Maka dua orang utusan ni balik. Siapa? Amru bin Al-As ni dengan Umarah bin Al-Walid ni balik pergi ke Mekah, balik dalam keadaan kecewa, dalam keadaan hampa. Wa aslaman Najasyi, dan juga An-Najasyi masuk Islam. Wa man ma'ahu, dan bersama-sama dengan Najasyi pembesar-pembesar, menteri-menteri yang ada pada masa itu bersama dengan Najasyi masuk Islam, memeluk Islam. Wa man ma'ahu min al-qissisin war-ruhban fi dhalika al-waqt, pembesar, pendeta, pembesar-pembesar semuanya memeluk agama Islam.
Maka turunlah ayat fa anzalallahu fi haqqihim, ayat yang pada permulaan juzuk yang ke-7. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Demi sesungguhnya engkau, yakni wahai Muhammad, akan dapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi. Ini tak boleh lari. Yang paling keras bermusuh dengan orang Islam, dengan orang beriman ialah orang Yahudi. Allah sebut, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Dan orang-orang musyrik, mereka adalah orang yang paling keras nak menentang orang beriman. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan demi sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang yang dekat sekali kasih mesranya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata bahawa kami adalah orang Nasrani. Orang Nasrani dilembut sikit. Yang benarlah, yang betul, yang tak seleweng. Demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala, disebabkan ada di antara mereka pendeta-pendeta dan ahli-ahli ibadat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kerana mereka tidak pula bongkak dan sombong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Raja Najasyi masuk Islam, dan Raja Najasyi kata, kalaulah aku tidak dibebani dengan tugas aku sebagai seorang pemerintah, aku akan ikut balik, aku akan pergi ke Madinah bertemu, aku akan pergi Mekah bertemu dengan baginda Nabi SAW, dan aku akan menyapu dan mencium kasutnya. Orang bagi capal lah ni tu. Kata Najasyi, tapi dia tak sempat dengan berjumpa dengan Nabi SAW. Dia beriman kepada Nabi SAW, beriman masuk Islam zaman Rasulullah ada, tapi dia tak berjumpa dengan Nabi SAW. Maksud dia bukan di kalangan sahabat. Sebab apa? Sahabat ta'rif dia ialah mereka yang bertemu dengan Rasulullah, pernah bertemu dengan Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah SAW. Itu sahabat. Raja Najasyi walaupun dia duduk di zaman Nabi SAW, dia tak pernah bertemu dengan Nabi SAW, tapi dia beriman kepada baginda Nabi SAW. Bila Raja Najasyi mati, summa mata Najasyi fasalla alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian An-Najasyi meninggal dunia. Lamma a'lamahu Jibril biwafatihi, malaikat Jibril beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewafatan baginda Najasyi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat jenazah. Fa shalla alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah melakukan salat jenazah, salat ghaib ke atas jenazah Najasyi. Wa hadha aslu salatil janazati 'ala al-ghaib. Maka ini adalah merupakan salat jenazah yang pertama. Asalnya cerita kematian Najasyi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang jenazah ghaib kepada Najasyi, mendoakan Najasyi untuk Najasyi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana itu kalau ada jenazah yang di luar kawasan kita yang kita kenal, kan, kita hubungan baik pula dengan dia, ataupun ulama yang meninggal dunia dan mati di tempat dia, kita tak boleh pergi nak ziarah, maka kita
elok kita solat sunat, solat jenazah ghaib, sembahyang ghaib untuk jenazah tersebut. Ini permulaan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat jenazah ghaib kepada jenazah yang tidak hadir, yang tidak ada di depan kita. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Last sekali, Amru al-As ni juga masuk Islam. Yang dua orang tu pi jumpa Najasyi tu, yang nak pi bawa hadiah, pi bawa apa nama orang panggil apa? Duit, nak sogok lah, menyogok Najasyi supaya keluar. Zaman dulu dah ada dah sogok menyogok ni. Kan? Bukan zaman kita ya. Tu sebab Nabi SAW sebut ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah itu duduk dalam neraka, masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Tentang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tajuk baru, nanti ustaz boleh baca kot insya-Allah. Berhenti kat ni lah. Khurujun Nabi minal hisar, Nabi keluar daripada pemulauan. Nabi kena pulau, tuan-tuan. Kena pulau. Nabi SAW kena pulau bila? Pada tahun yang ke-10 kenabian. Nabi kena pulau dengan Quraisy Mekah. Bani Hashim dengan Bani Abdul Manaf, Bani Muttalib kena pulau. Keluarga Nabi kena pulau. Sampai Nabi SAW dan keluarga baginda Nabi SAW dan orang yang beriman pada masa itu makan daun kayu, sampai makan kulit kayu, bukan daun kayu ya, kulit kayu. Tuan-tuan, nak jaga akidah. Kita makan macam-macam, boleh makan macam-macam, duduk dalam hospital boleh makan lagi, sedap kan. Tapi Nabi SAW kan, ya Allah ya Tuhan, kita buka puasa macam-macam hidangan, macam-macam jua dah. Nabi SAW pernah makan kulit kayu. Nabi SAW pernah tak ada dalam rumahnya, tak ada makanan. Tak ada makanan, ada makanan untuk kita bersarapan hari ini, kata Nabi SAW kepada isteri baginda. Tak ada, jawab dia, tak ada apa ya Rasulullah. Tak ada, kita puasa. Maksud apa? Nabi bila dapat harta, Nabi ada sikit barang, orang meminta, Nabi bagi terus. Nabi bagi. Kadang-kadang Nabi duduk di luar, orang minta pergi di rumah, tengok apa yang ada, minta apa yang ada, minta dia bagi. Ini Nabi SAW lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Cerita Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kan, min rihil mursalah kana Nabi SAW ajwadan nas, adalah Nabi SAW orang yang sangat pemurah. Lagi-lagilah pada bulan Ramadan, pemurahnya Nabi, min rihil mursalah, lebih daripada angin yang bertiup. Tuan-tuan, maka bulan Ramadan ni banyakkan istighfar, banyakkan amalan kita, banyakkan sembahyang sunat, banyakkan sedekah, banyakkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya sikit waktu lagi lebih kurang seminggu, tuan-tuan, ambillah kesempatan. Kita tak tahu tahun depan boleh jumpa ke tidak dengan Ramadan. Ambil kesempatan untuk tahun ni, ada lagi seminggu lagi untuk kita bersama dengan Ramadan. Orang yang dia tahu kelebihan Ramadan, dia tak mau lepas Ramadan ni pi. Tapi apakan daya, Ramadan akan tetap pergi, kan, akan tetap pergi meninggalkan kita. Dia mai sebulan je, setahun. Berapa peluang, tuan-tuan? Di belakang saya, di belakang sana, tuan-tuan, tengah-tengah tu ada tabung sekolah saya. Tuan-tuan boleh masukkan infak derma untuk pembangunan dan pengurusan sekolah tahfiz sains najihin, insya-Allah.
di Kulim. Dan insya-Allah saya minta maaf banyak-banyak andai terkasar bahasa tersilap kata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, mengasihi kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita, dan ditempatkan kita bersama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, diberi kekuatan untuk kita merebut peluang bulan Ramadan ni untuk kita banyakkan amalan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan yang telah saya lakukan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada petang ini, dan insya-Allah kalau tak berjumpa lagi selepas ini, kita jumpalah doa-doa jumpa dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kalau tuan-tuan tak nampak saya dalam syurga, carilah tuan-tuan, pergi tarik tangan saya masuk syurga sama-sama tuan-tuan. Insya-Allah mudah-mudahan doalah banyak-banyak sementara kita nak buka puasa pada hari ini dan hari seterusnya. Insya-Allah wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم